Hai guys, welcome back to Azmio channel. So hari ini saya akan bawakan sebuah kisah seram ya. Jangan tanya saya kenapa kadang-kadang pakaian saya tuh kadang-kadang sama. Sebab dalam satu hari itu saya coba untuk buat video untuk hari ini dan hari esok. Sebab kadang-kadang saya takut esok harinya saya busy tidak dapat buat video. Sebelum saya membebel dengan lebih lagi, jom kita mulakan video kali ini. Sebelum kita mulakan video kali ini, saya minta tekan the subscribe button and jangan lupa untuk tekan like sebab itu sangat berharga bagi saya. Okay guys, without any further ado, let's get into the story. Untuk kisah kali ini, seram, misteri, suara hantu mengira di asrama. Saya ingatkan manusia saja yang kedekut ya, yang mengira duit adalah bukan manusia yang kedekut saja. Kadang-kadang kita ini mengira tengah malam kan, berfikir nak tercabuk, nak botak otak ni, memikirkan uang kita ini ya. Esok nak makan apa tengah bulan kita pokai. Hantu pun pula mengira. So kita teruskan video kali ini. Bagi sesiapa yang pernah tinggal di asrama, tentunya pernah mendengar tentang cerita-cerita hantu urban legend yang menghantui setiap asrama. Salah satu daripada kisah hantu asrama urban legend yang sering menjadi buah mulut pelajar-pelajar asrama adalah kisah suara seram yang mengira pelajar yang masih belum tidur pada lewat malam. Saya ingat kira duit, rupanya udah kira orang yang belum tidur ya guys. 1, dah tidur. 2, dah tidur. 3, dah tidur. 4, belum tidur. Begitulah bunyi suara itu. Ikuti kisah seorang pelajar yang pernah mendengar suara hantu mengira di bawah. Untuk pengetahuan kamu ya guys, saya tidak membaca kadang-kadang apa yang saya baca sebab saya mau mengalami cerita itu bersama anda di depan kamera. So reaksi saya itu spontan. So saya pernah mengalami pengalaman seram ketika menuntut di sebuah sekolah di Kuala Terengganu. Nama sekolah itu terpaksa dirahsiakan. Sekolah saya terletak berdekatan dengan kawasan hutan. Orang Terengganu mungkin tahu sekolah ni. Saya mula belajar hidup di asrama ketika di tingkatan 1 lagi. So memang menjadi perkara biasa di mana-mana sekolah, pelajar senior akan membuka cerita seram di asrama pelajar junior. Lebih-lebih lagi jika pelajar yang baru nak mula tinggal di asrama. Kira nak menakut-nakutkan lah. So dia macam aku beranilah kan, tapi kalau nampak tu depan-depan alip bata lari. Doa pun tak betul lah. Hari ketiga saya di asrama, pelajar senior mula menceritakan cerita hantu kepada saya. Dan pelajar-pelajar junior yang lain, hantu yang mereka cerita ialah hantu mengira. Pada mulanya saya rasa lucu, nak tergelak sebab terlintas dalam fikiran saya ada pula hantu yang pandai matematik. Macam saya lah mula-mula cerita tu. Saya ingat dia maha pandai matematik kan. Tetapi setelah mendengar cerita itu sampai habis, barulah saya tahu hantu mengira itu ialah hantu yang mengira pelajar yang masih tidak tidur walaupun telah lewat malam. Pada hari itu juga saya mula berkenalan dengan Julia. Kami menjadi rapat sebab masing-masing takut nak pergi tandas pada waktu malam. Kami saling menemani apabila kami perlu ke tandas.
Pada mulanya kami berdua memang langsung tidak percaya akan cerita senior ini. Sebab sebelumnya saya mendaftarkan diri di asrama, abang saya awal-awal lagi sudah berpesan supaya jangan dengar cerita hantu ini. Cerita ini biasanya hanya direka-reka oleh pelajar senior semata-mata untuk menakutkan dan mengusik pelajar junior. Si Juliani pun sama, awal-awal lagi Mark dan ayah dia sudah berpesan kepada supaya jangan percaya pada cerita hantu yang diceritakan oleh pelajar senior. Nak dijadikan cerita pada satu malam ni, saya memang tidak boleh nak lelapkan mata. Mungkin inilah bahannya sebab saya minum kopi banyak sangat semasa minum petang tadi. Katil Julia ni sebelah katil saya je. Saya nampak Julia sudah tidur. Nyenyak dah. Pelajar yang lain pun dah tidur juga. Saya tengok jam masa tu dah pukul 2 pagi. Saya cuba untuk melelapkan mata tapi tidak boleh. Menyesal betul saya minum air kopi banyak-banyak petang tadi. Sekarang dah tak boleh tidur. Sedangkan saya bergolek-golek ke kiri ke kanan sambil cuba untuk melelapkan mata, saya terdengar bunyi seperti ada orang yang membuka tingkap bilik saya. Tingkap itu betul-betul terletak di depan katil saya. Saya boleh nampak tingkap itu sebab semua katil dah disusun menghadap ke tingkap. Katil saya pula keempat dari dinding. Saya tidak fikir apa-apa lagi masa tu sehinggalah saya dengar satu suara ni. 1, 2, 3. Sebaik saja saya mendengar suara tu, saya terus teringat cerita pelajar senior semasa mula-mula saya mendaftar masuk asrama. Serius guys, saya tengah meremang melu rumah sekarang. Kalau saya jadi kau, saya akan tutup tingkap tu dengan kain. Kalau kamu tinggal di asrama, kalau ada tingkap tu kamu tutuplah guna kainnya guys. Untuk keselamatan. Bulu rumah saya mula meremang satu badan dan saya terdengar lagi suara tu. 1, 2, 3, 4. Tak tidur lagi. Saya rasa semakin tidak sedap hati sebab memang katil saya lah yang keempat dari dinding. Dalam ketakutan, saya cuba membaca semua surah-surah yang saya hafal dalam keadaan sebutan yang bertabur. Kemudian kedengaran suara itu mengira lagi. Kali ini lebih menakutkan. 1, dah tidur. 2, dah tidur. 3, dah tidur. 4, belum tidur lagi. Badan saya memang dah menggigil dah masa tu. Saya cuba panggil Julia dengan suara yang tergetar-getar. Julia. Tetapi apa yang membuat saya semakin menggigil dan menangis apabila saya mendengar benda itu bersuara mengejek. Julia dah tidur. Dan tersentak dengan helaian ketawa yang sangat kuat. Tanpa melihat benda itu, saya terus menjerit, "Pergi!" Banyak kali juga saya menjerit kuat-kuat sehingga semua pelajar dalam bilik asrama terbangun. Waktu itu saya langsung tidak berani nak pandang pemilik suara itu. Dipendekkan cerita, keesokan harinya, warden asrama mengarahkan semua pelajar perempuan berkumpul di tempat letak kereta berdekatan asrama selepas solat isyak. Warden memberitahu kami bahwa dulu ada satu pokok besar nih di belakang asrama nih. Namun pokok itu terpaksa ditebang untuk meluaskan kawasan tempat menjamur pakaian. Mungkin disebabkan tempat tinggalnya dimusnahkan. Sebagai balasannya, pelajar asrama pula yang menjadi mangsa kena kacau dengan benda tu.
Kalau nak diikutkan sebelum ini pun dah ramai pelajar senior yang dengar suara mengira nih. Tapi mereka semua buat tidak tahu sahaja. Sebab benda ni tidak kacau ataupun menyentuh mereka. Malam tu semua pelajar membaca surah Yasin kat bilik masing-masing. So, that's it for today story. And dengan membaca saja saya sudah meremang. Ya guys, kamu dapat bayangkan siapa bilik yang sekarang nih bilik kamu menghadap tingkap. Pergi kamu tutup tingkap kamu. Ya, dalam malam Jumat saya membaca nih. Dahlah kata saya pun dekat dengan tingkap. Alamatnya mampuslah saya. Kot-kot. Jangan diminta-minta. So guys, itu saja untuk video kali ini. Thank you for sebab kamu sudah menonton sampai ke akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. And terima kasih karena sudah subscribe. Kalau kamu ada cerita seram, kamu boleh kongsikan di video akan datang. So kamu hantar je ke email yang ini. Nanti saya bawakan video akan datang. Okay? That's it for today video guys. And see ya. Be careful.